Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuker dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah dapat sama-sama kita menyambung kuliah tafsir kita ini. Juzuk yang ke-30, surat At-Tasa'ul, ataupun kita panggil juzuk Amma Yatasa'alun. Surah ini merupakan surah Makkiyah. Ada 41 ayat. Dan kita sedia maklum, apabila menyebut suratul Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Apabila surah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, maka berkait dengan suasana persekitaran gerak kerja dakwah baginda Rasulullah SAW menghadapi penduduk Mekah, yang banyak berkait tentang akidah, tentang tauhid, tentang bi'sah, kebangkitan hari kiamat, tentang risalah Al-Quran Rasulullah, dan juga apa-apa yang didakwa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penentangan sikap kaum musyrikin ketika itu yang menolak dan menentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga berkait tentang dialog ataupun bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membawa dalil-dalil dan hujah-hujah tentang tauhid, tentang adanya hari kiamat, tentang kebenaran, mukjizat. Semua itu berkait dan panggil sekitar apabila satu surah itu merupakan surah Makkiyah. Berbeza dengan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Kita pun sedia maklum, Rasulullah memerintah mentadbir Madinah. Ada berkait dengan hukum hakam dan sebagainya, tapi ada juga berkait dengan orang Yahudi, orang munafik, dan juga banyak berkait tentang hukum hakam, syariat, bab jihad, bab perang dan sebagainya. Jadi kita masuk juzuk terakhir, juzuk yang ke-30 daripada pengajian tafsir kita ini. Dan surah At-Tasa'ul ada 41 ayat, dan latar belakang dia sebagaimana yang saya sebut tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. Sadaqallahul azim. Antara intisari ayat yang kita baca menyentuh tentang perihal suasana yang dikhabarkan oleh Allah SWT, digambarkan oleh Allah SWT apabila mereka mendapat perkhabaran kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dari kalangan mufassiri menyebut amma yatasaalun ini, surah ini turun antaranya sebab nuzulnya apabila Rasulullah SAW mendakwa bahawa Nabi itu Nabi dan Rasul. Jadi bermula situ mereka tasaul, mana saling bertanya-tanya, ia ke dok Nabi ni, ia ke dok, dia ke itu dok Nabi ni. Jadi disebut sebab nuzul surah amma yatasaalun ni mereka saling bertanya-tanya dari kalangan mereka untuk mengkonfirmkan bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebenar-benar Nabi ataupun Rasul. Yang kedua menyebut tentang amma yatasaalu anin naba'il azim, ini tentang hari kiamat. Apabila Rasulullah SAW mengkhabarkan akan wujudnya hari kiamat, adanya hari kiamat, akan bangkitnya hari kiamat semula, maka dari kalangan mereka ni yatasaalu, makna saling bertanya-tanya, adakah betul ada hari kiamat, ada ke dok hari kiamat? Ya ke dok? Orang kata pelawak je, doktor je, macam-macam. Sebab tasaul tu mana saling bertanya-tanya maksudnya. Saling apa panggil, ialah sama-sama tak tahu belaka. Sepatutnya mereka tak perlu bertanya dah. Mereka yakin kepada perkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat Al-Quran ini tanda-tanda ataupun jawapan kepada persoalan-persoalan mereka dengan dalil dan hujah tentang kebenaran dan juga penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka ini berfikir bagaimana Allah Taala jadikan kejadian langit dan bumi ini berkuasa mencipta tanda-tanda yang sekeliling mereka. Sudah sepatutnya dan sewajarnya mereka beriman akan kedatangan Nabi SAW, kebenaran baginda dan juga apa yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuklah hari kiamat. Surah At-Tasaul Makkiyah, ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Yang bermaksud daripada apa suatu yang bertanya-tanya mereka itu Quraisy setengah akan setengahnya, daripada perkhabaran yang besar bertanya-tanya mereka itu barang yang bawa datang oleh Nabi SAW daripada Quran yang melengkapi atas bangkit kubur dan tauhid Allah. Kata mereka itu apa yang ia bawa datang, maka orang mukmin bertambah takut, orang kafir bertambah istihza. Istihza ni memperolok-olok ataupun mempersenda-senda. Bahasa Terengganu kita wak nganying ya. Perkhabaran yang ada mereka itu mukmin dan kafir padanya bersalahan sekalian pada isbat dan engkarnya, mensabitkan ataupun menolaknya. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang percaya, ada yang engkar. Maka mukmin mengisbatkan Quran kalamullah, tauhid bagi Allah, bangkit kemudian daripada mati, adanya hari kiamat dan Nabi Muhammad Rasulullah, maka orang kafir engkar sekalian itu. Tiada seperti itu lagi ketahui mereka itu barang yang turun azab ketika tinggal ruh, sebab engkar mereka itu bagi Quran. Dan kemudian tiada seperti itu
lagi ketahui barang yang turun dengan mereka itu pada hari kiamat daripada azab. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Pada apa mereka ni saling bertanya-tanya? Yatasaalun, tasaul. Mana saling bertanya-tanyaan, saling berbisik-bisik, saling nak mempersahkan. Tengok sembang lah. Dia musyrikin ni, Quraisy ni ahli perniagaan. Musim-musim sibuk dia adalah musim haji lah. Kalau musim biasa tu, ketika mana ada musim dia. Musim ni tengoklah. Musim barang dagangan datang daripada Syam. Dia tengok suasana, cuaca, apa sebagainya. Jadi bila barang dagangan daripada Syam sampai, sibuklah. Sebab Mekah ni merupakan pusat bisnes, tempat pertemuan antara orang panggil utara dan selatan. Kalau kita tengok macam Singapura, sebab itu dia sibuk bandar pelabuhan. Ada kapal daripada Eropah apa sebagainya, dia nak pergi ke China, ke Jepun apa, dia nak pergi direct. Ada yang pergi direct, tapi biasanya ada yang pergi transit. Dia tukar kontena barang apa sebagainya di Singapura, dia balik ke Borok. Jadi separuh-separuh lah. Kapal daripada China, daripada Jepun, Thailand apa sebagainya tu, asal dia pergi situ, tukar situ. Sama juga orang Syam ni, Palestin, Syam apa sebagainya, Mediterranean lain-lain tu, sama ada jenis barangan, makanan, perdagangan dia apa dia bawa, dia tak sampai ke selatan tu lah, dia turun transit di Mekah saja. Jadi orang Mekah ambil pula barang-barang daripada selatan, daripada Yaman, daripada apa sebagainya, awak naik ke utara pula. Jadi pusat itu akan menjadi sibuk musim-musim tertentu bila banyak barang dagangan yang turun daripada Syam ataupun barang-barang dagangan yang turun daripada Yaman. Jadi kebanyakan orang Mekah ni merupakan pedagang lah. Sama ada beli barang, jual barang, pas stok barang. Jadi gudang, ada gudang, pas stok barang untuk pertukaran-pertukaran, maupun mereka sendiri menganjurkan kafilah bawa barang dagangan ke Syam ataupun ke Yaman. Seperti pengkat awal Rasulullah SAW bekerja dengan Khadijah binti Khuwailid, mana bawa sendiri barang dagangan itu ke Syam. Jadi banyak bila ada waktu terluang apa sebagainya, mereka duduk di pasar lah. Bila di pasar-pasar ni, maka biasalah manusia ada teman, ada rakan, ada kabilah. Jadi yang mentadbir mengurus kabilah ketika itu adalah Quraisy. Jadi sama ada melibatkan kepercayaan apa sebagainya, perniagaan, kehidupan mereka, maka adanya golongan-golongan bangsawan, adanya golongan-golongan pertengahan, adanya golongan-golongan bawahan, termasuk hamba dan sebagainya. Jadi tempat-tempat apa panggil sembang-sembang minum-minum mereka ni, mereka akan bicarakan topik-topik semasa dan sebagainya. Bila Nabi Muhammad SAW mendakwa bahawa dia Nabi, dia Rasul, dia satu berita yang besar. Yang orang panggil maklumat berita yang menggoncang dunia ketika itu. Sebab ada seorang yang mendakwa bahawa dia ni merupakan utusan Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku jadi Nabi, dan bersamanya mukjizat untuk membenarkan kebenaran dia. Ramai orang boleh dakwa, sampai ni pun ada dia jadi Nabi, ngaku jadi Nabi lah. Malaysia ni apa orang tu, orang basikal dulu ngaku jadi Nabi. Selangor tu ngaku jadi Nabi Melayu. Mariang di Perak ngaku jadi Nabi Puang, macam-macam lah.
Indonesia masuk di Yaman apa. Negeri Arab ramai yang ngaku jadi nabi, ramai yang ngaku jadi wali, ramai yang ngaku jadi Nabi Isa lah turun semula. Mereka macam-macam sekali. Mereka boleh mendakwa, tapi Allah SWT membekalkan buat Nabi dan Rasulnya tanda-tanda kebenaran. Maka antara tanda kebenaran itu adalah mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar buat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Wahyu. Nabi tak pandai baca, tak pandai menulis, duduk di Mekah. Dipelihara oleh Limatus Sa'diyah, mana orang luar bandar. Kalau kita tengok badui, orang asli. Mana tak ada luar bandar, tak ada tu pengetahuan. Pitah-pitah bawa Al-Quran ni yang hebat. Ilmu dia, pengetahuan dia, bahasa dia, panggil maklumat dia, sainsnya, panggil sejarahnya, kisah-kisahnya tentang cerita ahli kitab lengkap di dalamnya. Sejak belum dicipta dunia ini, sejak zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, Soleh dulu, zaman Nabi dulu, zaman Bani Israel, zaman Fir'aun apa. Walaupun Rasulullah tak pernah sampai ke Mesir, Rasulullah tak pernah sampai ke Yaman, cerita belaka, termasuklah peristiwa-peristiwa yang paling hampir dengan zaman kelahiran Rasulullah SAW, iaitu peristiwa tentera bergajah dan sebagainya. Catat lengkap. Dan juga apa-apa yang berlaku selepas pada itu. Selepas zaman Rasulullah, selepas Madinah, selepas perang apa dan sebagainya, tentang pertemuan antara timur dan barat, Parsi dan Rom, sampailah hari kiamat. Habis hari kiamat tu Allah Ta'ala cerita lagi dalam Quran itu, kenapa di padang mahsyar, kenapa yang berlakulah kali surga, neraka, apa lengkap. Dia merupakan satu mukjizat yang sentiasa challenge, mencabar mana manusia. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa dalil, bawa hujah nu, mari lawan Quran ni kalau mu rasa betul. Fa'tu bi suratin min misli. Bawa satu surah yang sepertinya. Bukan tulis surah saja, tapi dengan maklumat, dalil, hujah dan sebagainya. Hatta sehingga ke hari ini. Sebab itu Al-Quran itu relevan. Ramai orang bijak pandai di Eropah, di Barat, dia masuk Islam ni kerana study Quran. Bukan kerana berdebat sangat. Bukan kerana tengok orang Islam. Kalau tengok orang Islam, tak luluh. Tu. Cakap tak super baking dia kata. Tengok perilaku dia, cakap dia, kata-kata dia, akhlak dia, tak sama dengan apa yang diajar dia. Tapi bila mereka study Quran, maklumat-maklumat, berita-berita, peristiwa-peristiwa, dalil, hujah, sains, teknologi, tentang cakrawala, alam, langit, bulan, bintang, apa sebagainya, maklumat-maklumat yang advance, terdahului melalui zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dulu. Hatta ianya merupakan jawapan kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh ramai orang, termasuk paderi-paderi yang sentiasa ada tasawur, persoalan-persoalan yang tidak boleh selesai, tapi Al-Quran memberi jawapan-jawapan. Khususnya tentang perkara gaib, tentang perkara yang selepas daripada mati, termasuklah hari kiamat dan sebagainya. Jadi mereka sentiasa bertanya-tanya, tanya sembang sama dia, sembang sama tak tahu, atau sembang sama kerakeng. Orang dah jadi bangsawan ni, kaya, piti banyak, apa kadang-kadang sombong. Tak mau dengar. Apatah lagi Nabi Muhammad ni anak yatim, miskin. Bagi dia, komang lah dia orang kaya, piti banyak, dia ikut ke orang yang tidak ada harta, anak yatim, apa sebagainya. Apa yang mereka tasa'ul? Amma yatasa'alu anin naba'. Naba' ni berita. Kadang-kadang surat khabar tu dipanggil an-naba', al-akhbar. Berita, cerita, perkhabaran. Perkhabaran pun akhbar juga, khabar ni berita, cerita lah. Daripada bahasa Arab yang telah dimelayukan. Anin naba', tentang cerita, tentang perkhabaran, tentang beritahuan al-azim, berita hebat,
cerita hebat, perkhabaran yang hebat. Kenapa? Nabi Muhammad mendakwa dia jadi nabi. Itu dari kalangan mufassirin kata, kenapa anin naba'il azim? Kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan naba'ul azim. Sebab dari nabi-nabi dulu khabar doa akan lahir seorang nabi akhir zaman. Nabi Ibrahim cerita, Nabi Musa cerita, Nabi Isa cerita, akan ada nabi akhir zaman. Jadi bila lahirnya Nabi Muhammad SAW ini merupakan satu peristiwa besar. Api yang menyala tak pernah padam yang disembah di Parsi mati. Peristiwa-peristiwa mukjizat yang berlaku di zaman kelahiran Rasulullah. Dan peristiwa yang berlaku zaman tu sendiri. Kita sedia maklumlah, orang maulid apa, cerita, baca kisah apa dan sebagainya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anin naba'il azim itu dari kalangan mufassirin sebut, iaitu tentang yaumul ba'sah, hari kebangkitan semula. Nabi Muhammad mari cerita ni, kita ni lepas mati hidup mula. Ini naba'il azim. Bahkan benda ni juga dicerita oleh nabi-nabi dulu. Anikbudullah wajtanibut taghut. Yang pertama, para nabi, para rasul dulu yang sepakat sejak zaman Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW mendakwa, mengajak manusia supaya menyembah Allah. Anikbudullah wajtanibut taghut, menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut ni selain pada Allah, syirik-syirik. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat, percaya pada adanya hari kiamat. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Soleh, apa sebagainya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, khabarkan tentang adanya hari kebangkitan semula. Lepas mu mati ni bangkit semula. Ada perbicaraan, ada padang mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada surga, ada neraka. Jadi perkara itu merupakan perkara besar. Sebab itu yang akan membezakan hala tuju dan juga amalan praktikal manusia. Begitu kadang-kadang banyak Tuhan sebut, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada kiamat, mudah akan buat benda ni. Sebab kalau nak suruh polis jaga, tak ada polis, rembak. Dunia ni sendiri, kata tengok, kalau nak suruh pengawal kuasa jaga, cakap jaga rakyat berjuta mah. Pengawal kuasa apa orang? Tu pun kadang-kadang, tersedia maklum lah. Harap ke pegar, pegar makan padi. Tahu istilah dia. Kita ingat sekolah-sekolah ingat agak ke pagar. Pagar makan padi, kata pagar nak kedarah, dia ke padi. Rupa pegar. Pegar ni jenis burung. Macam burung apa, pati burung tu. Nama burung pegar. Harap ke pegar. Patut pegar ni duk ambak burung kecil-kecil makan padi, dia pun kedarah padi kau. Boleh kita harap ke pagar makan padi lama-lama. Belok mulut. Macam dulu kok dia kata, buat kerja macam batuk di tangga. Kita kata penatang kaitan batuk di tangga. Ingat duduk atas tangga batuk. Batuk di tangga apa kait. Rupa batuk ni jenis nyebok. Nyebok basuh kaki tu dipanggil batuk. Macam betuk di tangga. Mana letak atas tangga gelepar, patut letak kat payang tu. Mana buat kerja ambil sambil lewa. Pakai lepar basuh kaki situ, lepak situ. Patut sudah basuh kaki, letak kat nyakuk dia tu ataupun dekat apa payang buat ambil air, tu menatang tu panggil betuk. Boleh kita macam batuk di tangga. Batuk kekeh batuk. Zaman ni Covid ni kan batuk. Ramai lah.
Jadi orang tua dulu kita sendiri pun tak faham bahasa-bahasa dia. Kena hak bahasa Arab gini lagilah kelohong. No, tapi dalam Facebook saruh Allah. Allah ahli tafsir macam mana? Jadi disebut sini anin naba'il azim. Naba' ni merupakan peristiwa besar yang dikhabarkan itu adalah tentang hari kiamat. Memang hari kiamat ni peristiwa besar. Jadi kalau orang tu beriman kepada hari akhirat, maka dia akan setting lalu. Macam kapal lah. Kebenaran itu dia akan ikut kopah dia. Kenapa? Utara selatan. Jadi utara selatan ni dok khianat, dok tipu. Kita buh bersih-bersih, dia akan tunjuk utara. Saing kita sebelah nipu kadang-kadang mah. Tak kening. Kita pun kena berong. Kopah dok tipu. Tengok boh lanu nak mati, cerita boh lanu nak mati mah. Ni, aku beri kepada kamu satu kawan yang tak khianat, yang jujur dan betul. Cekor mati, hukum dia kopah. Memang betul lah. Kopah ni kawan kita. Yang akan menunjukkan arwah kita nak pergi. Dia jujur, dok khianat. Dia utara selatan. Kita ni hidup seorang mukmin ni, Nabi tinggal kita kopah. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamaksaktum bihima kitabullahi wa sunnah. Aku tinggal mu kopah. Yang mu tidak akan sesak buat selama-lamanya kalau kamu berpegang dengannya. Utara, selatan, Quran, hadis. Selamat mu. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mu percaya hari kiamat. Boleh percaya kiamat ada kematian, ada soal jawab, ada surga, ada neraka. Jadi kita dia akan jadi pemandu kita, penjaga kita, pengawal kita. Termasuk juga kalau kita beriman ke malaikat, kiraman katibin, duduk atas kepala bau kita ni, duduk catat. Jadi yang betul lagi, kita akan berhati-hati. Jadi kalau kita beriman ke polis, dia nampak, polis. Ambil lesen, topi keledar lah apa. Ayuh gitu, tak ada polis, tak ada. Jenis lagu tu ada orang, okey, tak ada orang, lipat lah. Tapi seorang yang benar-benar beriman, ini akan menjadi penyuluh dia. Jadi apabila seorang tu beriman kepada apa yang didakwa oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan ubah seorang manusia itu. 100%. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab diubah oleh Rasulullah SAW. Jadi pala gangster, pala haliang itu jadi menjadi orang yang terbaik. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, iza fuqhu, iza faqihu. Sedebe-debe, sebagus-bagus, samsing di zaman era jahiliyah. Tapi bila dia masuk Islam, dia beriman, dia ngaji, dia pakai, dia belajar, jadi yang terbaik. Kadang-kadang artis apa tau, dia ada follower dia ada pengikut dia. Padahal dia tu masih hidup muda, Allah acur lebur lah. Tapi dia masuk Islam tu ramai ikut dia. Kita ni berasa duk waruk seorang, tak ada benda pun, tak ada siapa ikut kita pun. Sebab itu barat Eropah apa semuanya, ia bimbang sangat hati-hati ni. Orang-orang ternama ni memeluk Islam. Dia akan cuba tutup apa sebagainya. Sebab pengikut dia ramai. Orang yang ikut dia ni kadang-kadang dia tak ada Tuhan, tak percaya Tuhan, menganggap dia macam Tuhan. Jadi kalau mana idola dia ni masuk Islam, dia kata kita tunggu apa lagi, ikut lah. Sama juga sabda Nabi SAW, an-nasu ala mulukihim. Orang ramai ni ikut kepala dia, ikut raja dia, ikut ketua dia. Itu Malaysia, Melayu, tanah Melayu kita ni, sejarah dia, apabila para mesuara masuk Islam, habis pakat masuk. Zaman dinasti Cina dulu pun gitu juga. Bila raja tu masuk Islam, habis anak buah pakat masuk Islam, belaka rakyat-rakyat.
Tapi sekali masuk Buddha, habis Buddha. Tu dok tahu. Jadi bolong habis. Dia ikut kepala dia. Allazi hum fihi mukhtalifun. Tentang berita itu, mereka sesama mereka itu mukhtalifun, ikhtilaf, berbeza pandangan, berbeza pendapat. Orang ni kata aku percaya, orang kata lebong. Tapi Muhammad ni tak je lebong kata. Tu orang sihir, mau percaya ke dia tu. Tapi Nabi Muhammad ni tak belajar sihir. Dari muda kita percaya dia Al-Amin. Jadi ada percaya, ada tak percaya. Jadi mereka yang percaya itu akhirnya beriman. Jadi Allah Ta'ala pilih. Ada mereka yang percaya tapi kepentingan tertentu itu menghalang mereka beriman. Abu Jahal, dia tahu Nabi Muhammad ni betul. Tapi dia kata kalau aku ikut Nabi Muhammad, tak boleh jadi ketua aku. Hubbur riyasah. Ada orang jenis gila nak jadi ketua. Susah ni kau faham. Payah akhir ajak gocoh lah. Kita tak ada dalil, tak ada ujung, ajak gocoh lah. Memang gitu. Zaman dulu orang siapa kuat dia jadi ketua. Zaman dulu. Lepas satu zaman siapa pandai dia jadi ketua. Zaman-zaman dulu orang tak sekolah dah apa macam Romli. Ngaji tak, lepas tu pergi belajar silat. Apa? Sebab masa tu siapa kuat boleh kerja istana, jaga istana. Tapi kena kuat lah. Orang nak mari serang, nak kocoh orang, nak katuk orang, kena kuat. Jadi siapa kuat, tunjuk kekuatan dia boleh kerja istana, duduk kat raja. Tu undang-undang rimba panggil. Siapa kuat dia jadi raja. Singa jadi raja lah, sebab dia kuat. Lepas satu zaman, dia kira siapa orang pandai. Masa tu cikgu apa semua jadi wakil rakyat belaka. Cikgu ada wakil rakyat, kau menang lalu. Sebab cikgu pandai. Mu nak lawan cikgu mu bodoh, kalau dok. Jadi cikgu. Habis satu zaman profesional. Doktor, lawyer. Jadi orang dihormati. Habis satu zaman orang kaya, korporat. Dia kaya, dia korporat apa dia ketua dah. Sistem Hindustan lah, bayar ni apa. Lah kadang-kadang orang Soho ni penyanyi. Tengok Pakistan. Main kriket. Padahal katuk bola je pernah dia jadi presiden. Sebab Soho. India, Filipina, pelakon Imelda Marcos. Pelakon apa sebagai nyanyi. Ada Soho, boleh jadi pemimpin. Tidak kira amanah ke tanggungjawab ke apa sebagainya. Jadi bermacam-macam, berbagai-bagai latar belakang. Kadang-kadang lanu. Dia lanu, dia rapah, dia gagah kuasa. Jadi sama kot zaman Nabi Muhammad SAW. Mukhtalifun. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Tentang peristiwa itu, tentang Nabi Muhammad sendiri. Bila Nabi Muhammad dakwa jadi Nabi. Jadi ada yang percaya, ada yang tak percaya. Ada yang tahu kebenaran tapi buat babi. Kerana kepentingan tertentu. Mereka pergi dengar Nabi Muhammad baca Quran. Sama-sama dia. Dia jerepuk. Mu mari juga. Mana dia baca tu betul. Dah kita ikut dia tak boleh. Kalau ikut dia, habis agama kita. Orang pakai ikut dia belaka. Jadi kerana kepentingan tu. Ataupun kerana orang panggil pengajaran Islam itu sendiri. Pengajaran Islam ni dia memberi hak sama rata. Jadi ada orang berasa nak. Dia bangsawan. Boleh dia kata Muhammad aku ikut agamamu, tapi masa semayang mu spare tempat kami. Kami bangsawan. Jadi kalau kami lewat, mari Bilal bin Rabah hamba duduk depan. Dia rokok tu bang, punggung hitam atas kepala kita. Masa sujud, tapuk kaki kuning atas kepala kita. Mana boleh. Sedangkan dasar dan terah Islam tu manusia ni sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada. Orang yang tak ambuh
Dia nak pegang rasa kepercayaan dia ni, keuntungan yang beri ke dia ni, dia tak masuklah Islam. Jadi itu merupakan proses penyaringan juga, proses penapisan. Siapa yang benar-benar beriman. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kalla. Tidak sekali-kali. Saya'lamun. Mu pasti akan tahu benda tu memang benar. Mu dak tahu le ni kayak gini mu mati mu tahu ah. Oh, ada sungguh hari kiamat ni. Kalau kami beriman, dia kata, kalau kami ikut lelaki itu, siapa lelaki itu tu? Nabi Muhammad lah. Kalau kami beriman Allah, kalau kami ikut lelaki itu, mereka tanya, tak ada ke orang yang datang royak kamu, khabar kamu? Ada dah royak dah. Dah berapa mu dak beriman? Ingat wak lolok. Dia tengok wak lolok. Jadi kalau kita royak ke orang ajar ke orang tak berdengar ke orang kata pelawak wak lolok ke bandar dah. Lama 1000 tahun gitu dah. Kita tak payah berkecil hati. Kalau tidak, seorang pendakwa apa sebagainya rembah paik. Malah aku. Tak ada orang nak dengar. Jadi tugas dia hanyalah menyampaikan. Wa ma'ana illal balagh. Nabi kata, tidaklah aku ni melainkan tukang nyapa, postman saja. Mu nak beriman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa-siapa nak pilih beriman. Siapa-siapa nak pilih kafir, dia pilih kafir. It's up to you. Kau anamu kalau kita kau. Tugas kita tapi kita jangan ada rasa kecewa lah. Kalau kita kata ni tara Nabi ni mukjizat ni orang soal lagi. Kita hot set prank ni kita akan rasa bahawa kerja kita itu akan ada motivasi kita berterusan. Bila kita baca Quran, kita baca sejarah, kita baca sirah, ulama-ulama dulu. Kita kadang-kadang perlu kok motivasi. Lama-lama kita rasa mari malas. Setan ni, hidup malas melantar setan ni hari-hari. Kita tengok orang-orang dulu ngaji jalan kaki, pergi ke Mekah tu apa hari nak boleh pergi ke Mekah. Orang dulu pergi ngaji, pergi Thailand apa sana, pergi tak balik-balik dah. Balik tu habis ngaji. Kita ni lama cuti, mai Covid cari kapal terbang lalu dah. Orang dulu pergi Mekah tu tua. Kadang-kadang kahwin tu apa bawa balik. Ngaji. Susah. Pergi dulu ibu bapak mana WPT. Kan ada orang senang dulu. Pergi masa tu aku kutik-kutik derma ke apa sebagainya pakai cetong kutik ni. Agak pitih tu lah. Lepas perjalanan denung tu serah Allah Ta'ala lah. Adalah rezeki dia tu bertahun-tahun duduk ngaji. Orang-orang zaman sebelum kita dulu pergi ngaji Mesir tengok Syekh Ahmad Marbawi Merbaum Karang Komuh ni. Termasuk apa panggil Bahru Mazi. Dia duduk Mesir pergi ngaji Karang terjemah berapa jilid. Tu. Syekh Azhar Masjid Azhar tu mengajar ilmu, mengajar hadis Tirmizi. Dia pergi terjemah untuk guru terang catak. Lepas tu pergi cetak. Allah. Berapa puluh tahun sampai tua. Kita lah ni aling lah ke Google taik. Saruh dalam Facebook kita seorang je. Allah Akbar. Orang dulu ngaji mana. Zaman kita ni nak tahu taik. Dulu kena cari kitab ke jumpa untuk guru apa. Zaman-zaman mereka mengumpul hadis bayang-bayangkan Imam Bukhari. Kita naik kapal terbang naik kereta api pula nak boleh sampai Bukhara tu. Jauh kawasan tahu pada pasir jauh itu. Asia Tengah tu. Samarkand. Habis Afghanistan atas tu, macam mana dia turun? Pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Kumpul hadis. Jumpa orang kata situ ada orang pernah
hidup zaman Nabi, ada hadis dengan dia, pergi cari. Oh, kalau kita mampu dah pergi cari. Dan ulama-ulama dulu pun siapalah ke Cyprus, siapa ke sebelah ni, Maghribi, naik atas hari, ke Andalus dan sebagainya. Sungguh mereka dengan ilmu. Zaman Genghis Khan, mereka mari ni mereka benci ilmu, bakar buku, bakar kitab-kitab, kejar ulama-ulama orang alim. Sama komunis Pol Pot tu, cikgu dia bunuh, lagi. Biar rakyat dia dak ada baca, jahil. Hak pandai ni kata ketua-ketua dia, kepala komunis lagu tu. Sedangkan dalam Islam, Rasulullah mari turun tu ikra' dah, suruh baca. Kelebihan ilmu pengetahuan. Ni kalau jahiliah, gini lah jawab dia. Jadi tugas kita ni tukang bawa cahaya. Lagi manusia gelap, dia akan terkapar-kapar. Kita suluh, cerah, dia nampak jalan, dia jalan, molek lah. Jadi ilmu pengetahuan ni merupakan orang panggil pelita. Dan kadang-kadang ada juga orang yang nak tutup pelita tu, nak rambuh. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka nak mapuh cahaya Allah Ta'ala. Itukah kita siapa? Menyapa. Jadi teknologi moden yang ada ni untuk menyampaikan, untuk memberi penjelasan, cerah. Summa kalla saya'lamu. Dan satu hari pasti kamu akan tahu. Kenapa? Bila kamu dibangkit di hari akhirat kelak. Ini yang kata ilmu yakin. Ainul yakin. Hakul yakin. Siapa akhirat dia tengok sendiri dah neraka. Masa itulah dia kata nak balik semula, tak boleh dah. Jadi sekarang ni kita ni ada ruang, ada kesempatan. Dengan dalil, dengan hujah, maklumat yang sampai kepada kita supaya kita ni beriman. Jadi Allah SWT bawa dalil, hujah supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada kiamat. Kenapa antaranya itu? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Dan tiadakah kami jadi bumi itu seperti hamparan, dan tidakkah bukit itu pakus menetap bumi dengan seperti dia tetapkan kemah dengan tumbang. Dan kami jadi kamu itu berkelamin lelaki perempuan, dan kami jadi lena kamu itu subur bagi badan kamu, dan kami jadikan malam itu tutup pang dengan kelam. Kenapa ni semua? Supaya kamu mikir Tuhan Allah lah yang menjadi, yang mencipta ni. Alam naj'alil ard, tidakkah kami, tidakkah Allah lah yang menjadikan bumi mihada, untuk mudah kamu berjalan, macam kapek, sebagai hamparan, daklah rata sekeping, maknanya mudah kamu berjalan. Kalau ada sains hari ni tengok, dia kata bumi ni bulat. Kata bulat gini, Amerika duduk atas, kita duduk bawah. Dah kita ni nak lekat ke mana kamu? Beruduk kadang jatuh bawah. Betul mula-mula mereka awal dulu, Kristian, yang berlakunya zaman revolusi, zaman Renaissance. Antaranya mereka kata bumi ni 4 segi. Ahli gereja kata bumi ni 4 segi. Siapa jalan ujung kali demuk itu. Tapi sudah ada penemuan sains masa itu. Galileo kata bumi ni bulat. Tengok itu tepi patah. Mula-mula nampak asap, nampak batang kapal, nampak tubuh kapal. Ni mana bulat ni kata. Orang naik kapal zoom tu kata. Tak jatuh-jatuh hujung tu. Akhir mereka bunuh Galileo. Kerana kata bumi ni bulat. Berlawang dengan
gereja. Akhirnya perkembangan ilmu sains ni akhir menentang gereja. Begitu sains ni dianggap sebagai orang panggil sekular. Jangan capung dengan agama. Ini tumbuhnya sekular di barat, di Eropah. Benda ni tak berlaku dalam Islam. Jadi hok pergi ngaji-ngaji sekular ni lawan Kristian balik, nak lawan Islam. Tak. Islam ni membuka ruang. Bahkan di dalam Al-Quran dan sebagainya memberi penjelasan tentang sains, tentang ilmu, pengetahuan apa dan sebagainya. Itu tidak berlaku dalam Islam. Bahkan Islam ni memberi ruang yang luas kepada ilmu pengetahuan dan sebagainya. Wacana, perbincangan. Dan bahkan khalifah-khalifah dulu ada penemuan sains baru apa, diberi hadiah. Ulama-ulama dijadikan apa panggil tempat khas di istana. Kitab-kitab diterjemahkan, khalifah-khalifah bayar terjemuh. Khususnya di zaman selepas pada Harun al-Rasyid. Walaupun Mu'tazilah, golongan-golongan Mu'tazilah ni sebab antaranya dibawa translator terjemuh kitab Greek kitab Greek tua zaman Aristo dan sebagainya. Tapi masalahnya dia terpengaruh dengan ilmu-ilmu Greek dan sebagainya, sehinggalah diproses pembaharuan semula. Zaman tasawuf falsafi dipanggil. Tasawuf yang terpengaruh dengan falsafah. Yang akhirnya timbulnya konsep wahdatul wujud. Aku Tuhan, Tuhan aku dan sebagainya. Sehingga ditajdidkan, diperbarui. Zaman Imam Ghazali dikenali sebagai tasawuf Salafi ataupun Sunni, memperbaharui. Jadi walau macam mana pun ulama-ulama dulu tak pernah mengkafirkan Mu'tazilah dan sebagainya. Zaman-zaman kita ngaji akidah, tapi zaman ni kafir belaka mah. Kalau tak setuju dengan dia, kafir lalu. Zaman dulu pun sebab mereka ni salah. Dia katakan golongan sesat lah. Tapi tak siapa pekat dia kafir. Sebab mereka ada jasa dalam Islam, mempertahankan akidah Islam. Cuma dalam pahaman dia tentang bab-bab perkara di situ, dia berpegang dengan Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ni dia terpengaruh dengan orang panggil kaedah-kaedah falsafah. Begitu kok Jabariyah Qadariyah. Memang ulama ahli sunnah kata dia ni sesat, tapi tak siapa mengkafirkan mereka. Mu'tazilah ni pun kadang-kadang jaluran dia tu mempengaruhi. Masuk kok Syiah apa dan sebagainya. Kadang-kadang dia pakar Mu'tazilah apa dan sebagainya. Jadi kalau kita mengaji lah, Syekh ulama ada di Azhar seorang, dia kata kalau kira betul tak betul belaka, sebab tak faham belaka. Cuma berdasarkan kedua akal yang diberi, inilah selalu galiran. Berdasarkan kepahaman akal yang sedia ada. Dalam memahami dalil-dalil, iaitu Al-Quran, hadis apa dan sebagainya. Akhir sekali serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Macam tafsir kok. Kita ngaji tafsir gitu kok. Oh ni tafsir gini, oh ni tafsir gini. Banyak tafsir. Tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan akal, tafsir Quran dengan tasawuf, tafsir Quran dengan orang panggil semasa. Tapi jawapan yang terbaik kenapa? Wallahu a'lam. Jadi apa yang diterang ni apa panggil sebagai balarah, bahawa Allah Ta'ala beri kemudahan. Kalau ikut teori sains apa sebagainya, adanya graviti, manusia boleh jalan macam lekat kaki kita ni ke bumi apa sebagainya. Menasabah dah sampai satu masa dekat nak kiamat, Allah Ta'ala tarik kuasa graviti bumi ni, jadi guna manusia. Manusia dah lekat bumi ni berterbangan. Itu yang Nabi kata, tanda kiamat tu manusia dekat kiamat ni, manusia berterbangan macam kelkatu. Dah dia nak jejak dah bumi kita. Tapi masa jejak bumi ni kita sombong, tak mau sujud kepada Allah Ta'ala, tak mau akur. Begitu saya alamu ni akan datang, mu akan tahu mana ni.
Masa ni mu tak tahu lagi, mu kata Nabi Muhammad bakit lawak lagi. Masa mana? Masa mu nak hati. Kalla saya'lamu, bila mu tahu pula masa kiamat lagi. Masa tu confirm mu tahu dah, rapok dah. Masa nak hati ni Tuhan tunjuk dah. Allah, masa tu nak taubat dah, nak tak ada dah. Tu. Masa royak ni mu kata lawak, pelawak. Jadi tidakkah Allah Ta'ala jadi Tuhan wiyah akal kita ni segena duduk dalam Allah Ta'ala cah supaya kita ni mikir. Kita mikir nak cari harta semua. Cari mikir nak dekat pakak kita. Cari mikir nak cari dunia kita ni. Jadi kita nak mikir buat. Sebab itu akal mikir ni ada bak afdal, ada bak mahdu, menapa keutamaan. Sebab seorang tu tak sama. Satu jang tu ada berbeza seorang tu. Sejam ni dia mikir cari piti. Itulah tahap dia. Ada orang sejam mikir ni bak makhluk. Tafakkaru fi ala'illah. Dia bertafakur dengan makhluk je dia tengok pokok. Habis sejam kok. Tu. Tapi maknanya lain pemikiran ni. Ada orang mikir kerana muhasabah, ada orang mikir kerana ibadat, ada orang mikir pada apa orang panggil nikmat kejadian Allah SWT. Macam Sayyidina Ali sebutlah. Jadi ada seorang mikir itu lebih baik daripada ibadat setahun. Bukan mana dia mikir dia dah buat ibadat setahun. Ada orang kita ni pandai doa lalu dia tafsir kot lain, nak pelepah, nak mudah dia. Tapi kerana apa? Kerana apa yang dipikirkan. Ada kadang-kadang yang mikir sejam dengan mana? Mikir. Habis saja sia-sia. Ada orang dia berfikir tapi bawa dosa belum. Boleh berlaku. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita ni akal fikiran kelebihan kepada manusia berbanding dengan binatang. Tapi kita tak guna ni untuk. Jadi Allah Ta'ala ajak supaya kita ni mikir. Mudah fikir ke? Mu jalan atas bumi lekat molek. Siapa buat? Allah Ta'ala. Kamu ingat Donald Trump buat binatang ni Tidak lain dan tidak bukan kan Allah yang menjadi yang mencipta. Jadi kalau dia buat seperti ni tak ada kuasa atas muka bumi ni yang boleh tanding sampai hari ni. Manusia ni untuk duduk atas muka bumi, berjalan atas muka bumi apa sebagainya. Jadikan sungai air tawar, jadikan laut air masin, jadikan itu sebagai alat untuk pergerakan. Wal jibala autada. Dan Allah Ta'ala jadikan gunung ganang ni sebagai paksi, paku, pasok. Kita pergi buat elemen tayar, tengok dia ubuh menatam dia. Zring, dia pusing kali. Pusing tu dia tahu dah dia pun ambil menatang timur tu, pak kok dia masuk paku tu, dia pusing pula, tambah stay lagi, molek lah kata. Adik gunung ganang yang Allah Ta'ala ni sebab bumi, adik sains kata bumi ni dia dok bulat macam bola, dia bulat leper gitu. Macam ke bola rugby gitu, dia ada bujur gitu. Dan dia berputar ni, setiap kita tak perasan dia musim ni. Buat besar dah lalu ni, sehari semalam yang berlaku siang malam ni, sebab matahari suluh balik ni siang, balik ni malam. Jadi bila dia musim sampai garik start malam ni, onu siang pula. Dan onu kutuk, jadi kutuk ni tak kena. Begitu kadang-kadang dia siang, dia duduk senggeng gini. Time balik ni siang 6 bulan. Time balik ni malam 6 bulan. Jadi time dia musim ni 360 hari. Dia satu pusingan. Setiap musim ni sehari semalam. Dia musim ni satu tahun satu pusingan. Jadi hari ni dang siang 6 bulan, dang malam 6 bulan. Pergi kutuk tu, duduk air leng apa sebagainya tu. Gelap. Kadang-kadang nampak matahari 2 butir. Kadang-kadang nampak sama ereh bulan dengan matahari. Pelik-pelik kawasan tu. Jadi kawasan kita ni khatulistiwa, dah molek. Kena orang siang panjang, malam pendek. Kadang-kadang kena malam panjang, siang pendek. Allah Ta'ala tu.
Berlakunya siamat. Tapi kita tak sedar, tak perasan. Kalau satelit ambil gambar tu laju bumi ni, kita naik kereta pun kalau kita lari 200 km sejam, buka tikak, gelebek dah muka gitu gitu dah. Itu 200 meter sejam. Mana tu? Bayangkan satu pusingan bumi 24 jam tu pusing. Laju tu. Tapi kita tak rasa elek. Macam duduk atas wakah nengung gitu. Sebenarnya kita ni tengah berpusing. Apa Tuhan pusing tu? Dia banyak hikmah. Kalau tidak, dok musim ni tak ada udara. Manusia ni perlu oksigen. Kalau lok gitu, dok nyawa kita lemah. Bila dia pusing ni oksigen bergerak. Ada bayu laut, ada bayu darat, apa sebagainya. Orang ngaji awak omnibus, Columbus, apa sebagainya. Berlakunya apa pergerakan udara laut, udara masing ni masuk supaya tak boleh busuk kita ni. Banyaklah hikmah. Kalau kita duduk dengar betul ahli sains ni, orang yang nombor 1 beriman. Allah Ustaz. Orang ngaji agama, orang ulama ni, patut dia duduk sah. Sebab dia tengok dia. Doktor, wafi anfusikum apala tubsirun, kita tu kan saruh je. Dia kerak orang, kerak dulu. Wayar ni dalam kepala otak serabut dia baca ni. Dia kejatuh kapah ni tengok. Pakai jantung kau lupa tu ada seorang. Sing masuk Islam. Kadang nama Cina masuk Islam ramai. Doktor-doktor ni masuk Islam. Dia kadang-kadang dia sibuk dia, dok cara nak baca dengan orang dah. Tapi Allah Ta'ala beri hikmah kepada dia apa sebab akhir memeluk agama Islam. Oh, jauh dia lah beriman dengan kita. Kita ni bagian sarah, zikir, dengar hadis. Dia tengok sendiri ni, kebesaran Allah Ta'ala tengok. Dengan ayat tersebut, menambahkan keimanan, ketakwaan dia kepada Allah SWT. Ni saya alamu. Dia tengok sendiri neraka. Kita tengok orang hospital tu pun yang dah cakap tu dah. Tapi dah Messi hari-hari tengok orang hospital. Apa? Biar dia melolong gitulah. 20 tahun dah aku kerja dengan orang melolong. Relax dah benda. Kita tengok orang sekali susah kali dah. Jadi Allah Ta'ala jadikan ni kata, bumi ni sebagai hamparan dan Bukit Buka sebagai pasak, sebagai paku. Kalau tidak, bumi ni kedek-kedek gung. Orang main gasing guna zing lama-lama ngengek. Ni kita ni zaman ngongek-ngongek dah ni. Habis dah. Nabi Muhammad Rasulullah kata aku ngekiamat gini dah. Lepas aku ni tanda kiamat dah. Jadi dekat sangat dah. Macam-macam dah kita ni. Kau meletup sini, kau meletup sini. Kampung sini, berlaku sini. Sebagai mukadimah supaya kita ni ambil ingatan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadi kamu pasang-pasangan. Kau bapuk tu dia ejah diri. Kecuali ada jarang-jarang sangatlah Allah Ta'ala jadikan khunsa, ada hikmah lah. Biasa jadi laki puang. Pita-pita dia tambuh. Dia kata lelaki terperangkap dalam tubuh wanita lah, orang wanita terperangkap dalam tubuh reka belaka ni. Tak ada arah kita. Tidak, kita lepas anjing. Saya kau tengok. Cari anjing gila tu, anjing sajak lepas dia tengok warna mu. Tubik jatang dia tu lari lompat pagar. Tapi dah dunia ni apa dikuasai oleh orang kafir. Golongan-golongan ni naik taucang. Dia ada pejuang-pejuang juga di atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala jadi kamu pasang-pasangan. Untuk apa? Zuriat keturunan. Kalau tidak, tak ada spesi kita ni. Jatah kahwin, puang sama puang. Dah bila nak beranak. Akhir tak ada zuriat keturunan. Adam AS. Jadi Allah Ta'ala jadikan kamu ni pasangan. Nabi Adam AS duduk dalam surga dah tu. Kita mau aku kau duduk dalam surga, malah bini-bini. Tak boleh duduk kau seorang kelipah.
Duduk pondok tengok kipas saja piang-piang. Mana boleh. Nak cari gu. Duduk dalam surga pun Tapi Allah Ta'ala tahu. Lalu diciptakan Hawa. Sebagai pasangan dia. Turun ke bumi apa sebagai azra zuriat keturunan. Zuriat kita ni sebagai pelaburan kita. Kita ni kalau kita mati, habis amal kita. Inqata'. Putus habis. Illa bisalati, melainkan 3 perkara, sedekah jariah. Dah kita piti tak ada, capur kedekut lagi. Nak sedekah dia. Tak ada sedekah. Jangan ke nak sedekah. Orang pun kita lipat. Zakat pun kita bahang. Orang pun kita kebah. Dah? Jangan ke nak sedekah, kita nak bagi ke orang. Yang kedua, waladun soleh yadu'ulah. Anak soleh. Pelaburan. Nak boleh jadi kesoleh ni payah. Payah. Rasulullah kata siapa-siapa ada 3 perempuan, anak puang 3 orang, dia jaga jadi solehah, confirm syurga. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau 2 orang, mana payah ni 3 orang nak jaga jadi soleh ni? Berat. Istilah dulu, lebih baik jaga kubas kamdang daripada jaga anak puang seorang. Nabi kata walaupun 2 orang. Mari seorang kata Rasulullah, kalau seorang, walaupun seorang. Leni ni sama payah belaka, laki ngepuang jatang payah belaka. Dalam suasana seperti ini apa sebagai sakit kepala. Pergi Mekah itu ada sekali. Ayah balik airport ni bang. Pakai ngejubah ngega berselerek. Siapa ada airport mari orang puang pakai skirt gitu. Pakai tali mari peluk-peluk. Dah lama kau mana? Anak. Kata anak pun bang. Kita cakap dengan dia bersarah tu, Allah tok guru besar mah. Gelaran anak tak tahu mari gitu. Kalau kita nak pergi sambut ayah balik Mekah, pakar kau molek sikit mah. Pakai skirt tu. Dia ni kain lembek-lembek gitu. Kau mari peluk. Sebaik dia salah peluk kita. Macam-macam lah. Yalah, nak khabar benda tu payah lah. Kalau kita tengok Arab pun gitu kok dah. Ada nak pesyarah untuk guru besar dah kata. Kita pergi Indonesia kadang-kadang, bini pakai skirt. Mari, nak salam ke kita pula tu, habis sikit susu tangan. Allah. Ziarah-ziarah untuk guru dah tu. Bini. Ni betul lagi kalau masuk jenis Islam liberal, kita pergi universiti dia lecturer saruh apa syariah, fakulti syariah, tauhid, undang-undang apa, tengok pakai skirt gitu jadi kau berat. Dulu bagus, ni kau berat. Ada tempat-tempat dulu berat jadi kau bagus, tukar-tukar gitu. Jadi payah juga bahana fitnah anak-anak. Jadi bukan jadi pelaburan, bawa fitnah pula kita dalam kubur, berasak pula kita. Anak dah ramah seorang, jadi anakku Sazali pula. Mapulah kita. Wa ja'alna naumakum subata. Allah Ta'ala jadikan tidur kamu itu subata. Kenapa? Menyehatkan kamu, menyegarkan kamu, menyuburkan kamu. Yalah, memang kita ni macam kilang kok, kena rehat. Tapi dunia hari ni kita duduk kapur ni tutup api. Dulu zaman-zaman kita, mak ayah kita dulu, pukul 6 makan dah petang. Siap apa sebagainya. Garik tu pasang lampu gas ni, kepang-kepang tu, dah akan dah apa dah. Buat sementara. Lepas saya tidur lah. Ni kau 2, kau 3 kedai mamak lagi.
tangan bulu lagi. Retak ke minyak. Dah macam mana setengah. Oh ni awak kedah baru ni balik awak tu. Dah habis lagi kopi. Sakit sungguh. Kamu luruh lengang dia kopi situ. Ada nasi kandar tu. Habis berkandor-kandor orang kena. Adik ni siang macam malam. Dah orang kerja bertanya dia, ada kerja siang malam dia. Oh, payah juga. Tak tidur mana? Kadang-kadang siang pula baru tidur. Tukar. Yalah jaga nyanyi kau dia. Siang tidur, malam kerja. Dia ni burung kelalawa. Dan waja'alna laila libasa. Allah Ta'ala jadikan malam libas. Libas ni pakaian, libasa. Menutup kamu. Tu awak gelap. Jadi kalau nak bulan cerah tu, warna kamu. Siang hari, malam hari, nak buka ke mana? Nak buka ke mana matahari atas. Dia tunjuk, dia tengok. Matahari cekung, buka. Berbuka. Buka ke mana? Bulan sini, matahari sini, cekung. Tu dia tu punya azan subuh tu. Jadi ada ulama kata ikut time. Ikut time macam time apa panggil semasa lah. Dia dah ikut tu, kalau tidak 6 bulan baru buka puasa, mampu kawan. Jadi dia ikut semayang pun. Dan ini berdasarkan hadis Nabi. Ketika mana zaman Raja Rasulullah kata yang pertama tu setahun macam sebulan. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau setahun macam sebulan, cukup ke? Setahun macam sehari, cukup ke? Dia kata kita semayang 5 kali saja dah. Jadi mu kira supaya ikut. Jadi negeri-negeri ni supaya ikut timing. Ada pendapat yang kedua kata mu ikut time Mekah. Kalau Mekah semayang Zuhur, mu semayang Zuhur. Mekah semayang Isyak, mu semayang Isyak. Dia tak boleh ikut waktu tu dah. Sebab cerah semua. Saya pun tak sapa lagi. Tu. Tapi pergi kamu pening kita. Kita naik kapal terbang sapa-sapa tu kan dah pening lagi. Waktu nak tidur lagi balance. Kalau kita mari Malaysia malam sapa dia nu cerah ngatuk mata lagi. Jet lag dia panggil. Jadi kami jadikan malam itu libas sebagai apa panggil penutup untuk kamu rehat, tidur dan sebagainya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang hari itu sebagai ma'ash untuk kehidupan kamu, kerja, cari rezeki apa dan sebagainya. Bukan mana bila mari Islam ni ambil sebeh belaka, katik belaka. Jalan kehidupan sebagai manusia biasa. Rasulullah pun ada bersifat dengan sifat kemanusiaan. Mana makan, minum, rezeki apa dan sebagainya, cari kerja, ada tanggungjawab dia, hubungan manusia dan sebagainya. Ada bukan kita ni nak lari duduk asing pada orang. Ma'asyah ni mana kehidupan harian. Jadi tak ada bila kita ni nak tu aling duk tamu cara dengan orang. Duduk dalam gua ratik kita seorang. Ada. Rasulullah kata lebih baik kamu duduk dengan orang ramai, susah menghadapi itu lebih baik, jauh lebih baik daripada kamu mengasingkan diri kamu seorang-seorang. Kecuali akhir zaman dah, orang kupu belaka kita pun tak boleh nak kabir dah dunia ni, nak demi selamat iman kita, barulah kita pergi atas bukit, peganglah Islam ni, gigitlah gigi gerahang. Ni haram ni. Masyarakat memerlukan kita, pitah-pitah kita lari nak ratik, nak ibadat masuk surga kita seorang. Tak ada. Rasulullah tu Rasulullah belum ratik jadi nabi. Dan ratik jadi nabi Rasul orang dah. Orang katok ke, orang kata ke, orang maki ke, orang cemuh ke, orang ambak ke, itu dah perjuangan. Kita tengok macam mana zaman Nabi Yunus AS. Tu pun nak sabar dah Nabi Yunus berapa puluh tahun dah. Tak ada seorang dah nak ikut. Akhir dia kata, lari lah lagu ni. Cuma dok perintah Allah Ta'ala. Tu pun Allah Ta'ala murka ikut. Mu ni lari dok dan lagi. Pernah sekali Rasulullah bila dengar dah berita orang nak bunuh ni, Rasulullah ajak Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita hijrah lah. Malaikat tanya, Allah Ta'ala perintah dah.
Dok lagi mu nak jadi macam Nabi Yunus. Lek adi tu. Tunggu dulu. Kalau kita kau orang nak berdiri dah ni. Kau kata nak berdiri tu kau nak berok kecil kita. Kau ni biasa je. Sifat rasa takut tu biasa normal manusia. Nabi Musa AS bila orang tampuk ular jember dia takut kau. Tu. Bukan takut ni sifat ampi dah. Memang sifat-sifat kemanusiaan. Cuma Allah Taala kata la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Tu. Rasulullah peringatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Normal benda itu. Tapi sebab dia tu buat satu kerja tu mengikut perintah Allah Taala, lagi Allah Taala dak perintah dak boleh. Jadi kita ni apa sabit dah. Nak tinggal juga dak boleh. Apatah lagi liyunziru qaumahum iza raja'u. Mengaji belajar apa? Iza kaummu. Kaum tu masuk keluarga kita, anak beranak kita, waris-waris kita. Lepas tu orang kampung kita, jiran kita, 40 keliling. Lepas tu masyarakat kita, negeri kita, negara kita dan seluruh umat Islam keseluruhan. Jadi ada perekat-perekat. Rasulullah kata, jiran 40 kamu ni bermula pintu depan rumahmu. Start ni pintu depan, bilang 40. Kalau kita rumah murah kita, keliling 40. Tu. Nak buat benda-benda pun jiran tu kabur dia, beritahu dia, maklum. Masalah dia nak ikut tambah ikut tu dia kira lah. Macam kita jual barang kok, produk akhir kopa apa, kadang-kadang orang nak beli, tak mau beli sudah, tukar sarah je. Lama pun kita kok Islam paling kurang akhirat kelak tu tanya al balagh. Adakah aku menyampaikan? Rasulullah royak ni dia tanya sahabat, aku royak dah? Sahabat kata bala qad ballaghta, bah kamu royak dah, alhamdulillah, selesai tugas aku. Bagi akhirat kelak ni kita nak pelepah je. Mari anak igak nak pelepah mana kita. Mari bini pegang kaki kita nak pelepah mana. Aku royak dah mu orang. Anak mari igak, aku kata dah mu sekolah agama yang mudah ikut apa. Hanyalah. Ada boleh lepas, ada boleh lepas. Hanya kita-kita jawab dia. Betul dia kata seorang perempuan itu bila dia masuk neraka dia heret 4 orang lelaki. Siapa? Ayah dia, tok lelaki dia, tok ki dia, adik-beradik dia. Main-main. Apa? Bak mudak tegur, bak mudak nasihat, bak mudak royak. Oh, payah. Atas dunia nak royak-royak. Ayah sekolah sampai jauh berapa? Dia pas universiti ni kan. Itu soalan dia, tanggungjawab kita itulah. Jadi Allah Ta'ala jadikan kehidupan siang itu ma'asya, ada sebagai kehidupan buat kita. InsyaAllah moga-moga dianya jadi iktibar buat kita. Wallahu a'lam. Sikit tau. Saya tu bab Tok Bilal. Banyak pahala boleh Tok Bilal. Ini fadilatul itmamul arkan. Ini kelebihan menyempurnakan segala rukun sembahyang. Kerana sabda Nabi SAW, masalus salatul maktubah kamasalil mizan min awfas taufa. Artinya bahawasanya umpama sembahyang yang fardu itu umpama neraca. Barang siapa menyempurnakan akan dia, nescaya menyempurna ia. Dan lagi sabda Nabi SAW, inna rajulaini min ummati la yakumana ila salah ruku'uhuma wa sujudahuma wahidun wa in ma baina salatihima ma baina samai wal ard. Artinya bahawasanya 2 orang laki-laki daripada umatku sungguhnya berdiri keduanya itu kepada sembahyang, padahal rokok keduanya, sujud keduanya itu satu. Rasulullah kata satu. Dan bahawasanya barang yang antara sembahyang keduanya itu barang yang antara langit dan bumi. Kenapa dia sebut? Contoh sembahyang maktubah. Maktubah ni sembahyang fardu. Zuhur, maghrib, isyak apa. Kama salil mizan. Seperti mizan, timbangan. Apa mizan, timbangan?
Mizan ni kalau kita pergi tengok ada apa Arab ke apa sebagainya ataupun logo lambang kepada mahkamah, dia buat dacing lah. Jadi dacing orang Arab nimbang ni dia mana? Dia ubah batu sekilo, dia ubah barang balik ni sekilo. Bila dia sama, ni tak ada dah orang pakai metrik metal lah ke dah. Dulu gitu. Dia ubah barang sekilo, dia ubah batu sekilo, dia ubah barang bila sama berat, sekilo tu dia kira barang. Jadi kalau kita nak tipu, kita korek lubang ni. Jadi dia ringan, ubah sikit, berat ada dah. Jadi kita tipu lah. Tapi balance tu seimbang. Jadi maksud dia kama salil mizan min aufas tau. Apabila kamu melengkapkan dia, maka sempurna dah dia. Kita kata ni berat lagi ni, tambah sikit lagi. Sikit lagi. Okey, sama. Tambah sikit, itu adalah menyempurnakan. Jadi sembahyang kita ni macam mizan. Biar kita sempurnakan arkan dia tu. Kalau tidak, mana dah cukup kilo lah. Sembahyang kita tu tak cukup lah, tak lengkap, tak sempurna. Ni mari badui tu sembahyang, dak mayang mula sampai 3 kali yo. Sebab apa? Sebab rokok dia, sujud dia tidak sempurna. Sembahyang budak-budak, tapi nak kata budak-budak pun orang tua gitu kau. Mari tu cakap, sembang dulu apa-apa. Tok Imam rokok dah rugi dia kata. Kita rokok saja, sujud saja pun tak bilang dah rakaat ni. Jadi takut rugi. Bila Tok Imam baca Fatihah, dia cakap pula. Dah ya, sudah rokok halu. Dah apa benda hal. Ataupun dia kata inna rajulai min ummati la yakumana ila salah. Contoh perumpamaan dia kata 2 orang lelaki dari kalangan umatku mendirikan sembahyang. Ruku'uhuma wa sujudahuma wahid. Rokok dan sujudnya satu. Kenapa? Seruk. Ni orang bakteri. Perak. Sudah dah. Mak kata, mayang tu nak pergi main bola apa? Sudah dah. Masa mana dia semayang? Mana dia nak pergi ambak ke main bola tu? Mana sana baru suruh. Sudah dah. Dah main dah. Masa mana dah tahu lah. Takut kau sujud satu. Assalamualaikum. Baru lalu. Budak-budak kadang-kadang satu hak. Biar orang tua kadang-kadang ada kau pasal lagu tu. Saya pernah tegur dah orang tua seorang. Pak Ayah kau mikir nak tegur ke tak? Orang tua kan. Kata nyanyi kau ni tegur. Ni marah kita. Padahal kita ni ustaz dah dia tahu. Kita pun panggil dia seorang dah. Bisik dah tu. Tak mahu orang dengar apa. Ya senggar juga. Sabar dah. Saya nak Hasan Hussein kata Ratik biar jadi Tok Hakim. Tengok kita ni baloh dengan adik-beradik kita ni. Dia kata dia ambil semayang betul. Kita kata betul. Kata Ratik Pocik jadi Tok Hakim. Orang mau sebut Tok Hakim ni. Sikit. Tengok. Baru dia sedar, dia kata, dua-dua ni betul pula ke aku ni dah betul. Dan ni kita nak rayak ke mana? Bisik panggil. Orangnya marah kita. Aduh, payah sungguh. Salah buat, bukan marah, tak mahu gaji terus. Pada tu, tegur bodoh tu. Payah lah tu, habis kerak otang terus. Jadi kalau nak kata, jangan kata, ni orang lain. Orang lain tu, tak faham lagi, tu dia kata, orang lain. Ustaz apa, orang lain, bukan kita. Kau lagi payah. Dia pasal tengah-tengah. Zaman ni dia lepung gitu. Berasa hati pula. Ai ma baina salatahuma ma baina samai wal ard. Semayang keduanya bezanya macam langit dengan bumi. Jadi seorang yang semayang elok, bagus apa sebagainya. Ada seorang semayang yang cepat-cepat, maknanya tak sempurna ibadat dia tu.
Dan sabda Nabi SAW lagi, aswa'un nas sarakatu min saraka fi salati. Sejahat-jahat manusia yang mencuri itu, iaitu seorang yang mencuri daripada sembahyang. Yakni orang yang tiada menyempurnakan akan sembahyangnya, seperti ada ia mengerjakan yang ditegahkan di dalam sembahyang, seperti yang makruh dan yang haram, maka iaitu seperti mencuri pada pihak ditegahkan akan dia. Lagi sabda Nabi SAW, maknanya orang yang mencuri dalam sembahyang ni, orang-orang yang melakukan perkara-perkara makruh ataupun perkara-perkara yang haram di dalam solat ni. Ada sebut orang yang tidak menunaikan hak-hak solat dia, hak qiyam, hak rokok. Jadi bila kita tak sempurna hak dia, kita kurang, macam dia curi lah. Itu maksud dia. Kita telah mengambil, curi ni apa? Kita mengambil hak orang lain tanpa izin dia dengan cara yang tak sebenar. Jadi rokok ni ada hak dia. Jadi kita tak sempurnakan, tu curi lah. Curi pada rokok. Kita curi hak rokok. Hak aku rokok kata baca Quran. Setiap kali kita beli Quran baru, hak dia paling kurang sekali kita kena baca hak dia. Jangan beli-beli enggak, itu banyak ni setambah Quran 40 uti. Setiap Quran yang kita beli, kita kena baca walaupun satu kali. Hak dia. Hari akhirat kelak tidak, dia kata dia bangkit, dia akan minta dengan kita. Hak aku, mau beli aku, mau nak baca aku. Habis tu orang dulu kadang-kadang sampai buruk baru tu tak boleh baca dah. Nama ni tiap tahun puasa beli hak baru semua. Mula-mula semangat. Lepas tu kena 2 hari puasa. Tahun depan beli hak baru pula. Azan semua. Bagus dah azan tu. Tapi kita kena ingat hak dia. Macam juga anak ada hak dia. Isteri ada hak dia. Isteri ada hak atas kita. Kita pun ada hak atas isteri. Hak suami terhadap isteri menunaikan tanggungjawab dia, keperluan dia, makan minum dia, apa sebagainya. Hak isteri atas suami, taat. Kita ada hak atas Allah, Allah ada hak atas kita. Berapa taat, patuh, sujud. Dan Allah Ta'ala ada hak atas kita mana? Mengurniakan janji dia. Kenapa? Man amila salihan fali nafsi wa man asa'an fa 'alaiha. Maka dia beri balasan yang setimpal dengan syurga dan sebagainya. Itu ada kitabul hukuk dia panggil. Kitab hak-hak. Hak kita terhadap pada Allah, hak terhadap agama, hak terhadap manusia, hak terhadap binatang. Kita bagi kucing, ada hak dia, beri makan. Kalau kita tak beri makan, lepas. Jangan kurung kata kisah tu, akhir masuk neraka. Dia kurung. Dah beri makan, masuk neraka. Bukan masalah dah beri makan. Nathan ni boleh cari makan. Dia jangan kurung dia. Lepas dah apa dah. Jadi ada hak dia. Jadi kalau kita tak tunaikan hak tersebut, maka sama macam mencuri. Hak kita kepada jiran. Rasulullah kata sejahat-jahat penzina ni orang yang berzina dengan jiran dia. Sebab jiran tu amanah kita. Tu lelaki nak pergi kerja ni, isteri anak-anak ada benda tolong-tolong tengok. Dia tengok sungguh. Jadi 2 dosa dia gimana tambah. Dalam zina tu jiran dia tu. Mana dia mencuri hak jiran dia. Tu mana curi yang lebih luas lah. Mana mencuri ni. Jadi Rasulullah ni dia ada hikmah, kata-katanya balarah. Jadi faham masa itu kenapa curi itu. Termasuk juga dalam arti kata tadi buat benda yang perkara yang makruh ataupun perkara yang haram. Adapun khusyuk ni masalah hati. Ni kita ni masalah zahir ya. Hukum zahir masalah hati ni payahlah. Macam adil juga antara isteri dia. Dikira hukum. Hari belanja, makan, minum, pakai. Masalah hati tak boleh. Dia nak ejah. Okey, dia cakap boleh lah. Okey, saya suka isteri dia ni sama rata. Dia nak sama rata hati.
Rasulullah pada ada lebih Aisyah, ada lebih Khadijah apa. Hati tak nak ijah. Itu pun kurnia Allah SWT. Suka, tak suka, benci, tak lewat benda-benda tu mah. Jadi hati orang. Patut kita kata, oh ni putih comel sikit suka. Dia tak suka. Kita nak paksa anak kita diri pun lah. Yang nak jadi nikah apa eka, baby ke tu, mata ni, hitam beletung, keting ni. Dia tu comel nak kata ni. Hati orang ni payah. Kita kata orang ni lah comel. Kita kata, akhir dia kata dah mau nikah dengan dia. Ayah nikah dengan dia, dah ayah kata comel. Kita nak ni. Nak kata benda, kita kata Allah, dia pilih apa lagi tu mah. Gana tu. Tumbi anak comel pula, comel cucu ayah dah lama dah. Ni rambut khiting tu. Rambut comel. Memang dah tak ada orang lain kampung dia. Comel. Tu nak khabar. Jadi kita dah boleh kata, oh dok adil, dok berlaku adil, apa sayang, tu tak boleh nak buat. Fizikal tu, jangan spiritual ni, jiwa emosi ni mempengaruhi fizikal yang menyebabkan dia tak berlaku adil. Tu. Begitu kau bak orang panggil ikhlas lah, tak ada siapa boleh tahu. Antara dia dengan Allah SWT saja. Orang Melayu kata, terkilah ikan dia air, sudah tahu jantan betina. Kau tahu lah dia ikhlas, dia ikhlas. Tak tahu. Bak ikhlas ni, bak dalam hati perut. Allah tak kata, fahkum bizawahi, wallahu ya'lamu bizawahi. Itu hukum zahir saja. Kalau dalam hati perut dia tu, serah Allah SWT. Kita dah nak hukum benda itu. Dan sabda Nabi SAW lagi, amma yakhaful lazi yahulu wajahahu fi salah, an yuhawwilullahu wajahahu fi wajhul himar. Artinya, adakah tiada takut seorang yang memalingkan ia akan mukanya daripada semayang itu, bahawa memalingkan Allah akan mukanya seperti muka himar. Ya, dia ada spring tekuk ni payah juga, ada pasal orang jenis tak hidup diam. Sebab itu dia kata nak khusyuk antara tamkin, konsentrasi. Jadi sebab itu tangan kita ni dia ikat. Dia ada pergerakan zat kak lekat kali. Dia kena kunci kok. Kalau kita slow zat mata lalu. Mata ni pak sujud. Tapi kita lama tengok. Kau jenis kepala spray ni payah lah tengok. Nak ada orang pula pakai baju sasah mutu besar naik, tulis atas belakang kok lagi nak baca. Betul kita tak sedia sangat pakai baju tulis-tulisan nak semayang. Bukan kita orang belakang nak pasal kita teh mata kan I so kau lama kau kecil. Ada kau baju pasal ke tulis besar benda-benda bahawa saya gini. Jadi kawan nak tahu apa kemuk itu. Dak cara nak baca benda. Allah sakit semua. Kita ialah Malaysia ni batik ada warna-warna gitu. Kadang-kadang bagi setengah ulama tu mereka memakruhkan lah warna-warni. Sebab itu putih, satu color aja putih. Hijau ke hitam, gelap ke apa. Sebab itu orang puang pun gitu. Jadi orang puang ni dia bila dia pakai gelap tu dia memadangkan. Orang lelaki ni bila dia kena warna hitam dia tengok turun malu sen. Tapi kau kena merah cahla. Macam apa khubah kok warna merah warna yang dia ambak ngah. Tak tahu sesiloh kita. Tak teracek warna-warna merah dia kejar ke dia ni buta warna pun kita tak tahu kok. Tapi mungkin dia celah ke warna ke. Jadi orang lelaki ni bila warna hitam dia dak syok. Nak pergi ngorak dah tengok tubik pakai pudar hitam. Allah jangan tu. Tapi kalau bercahaya lepas tu berlubang-berlubang kau kecek-kecek, kau tengah lubang tu kau nak sekodeng. Dia kadang-kadang orang puang ni tak faham lelaki. Orang lelaki orang puang pun gitu kok. Orang puang ni dok tu mana ada jugalah persen dia. Tapi dok lah mana dia pakai nuwe body kata wak gitu orang puang pun syok dok.
Dia kata mata mendung macam badok gitu apa. Tak ada. Tu. Sebab tu dia ada sentuhan apa sebagainya. Dia berbeza. Lelaki lain. Orang lelaki tengok lipa lah. Lipa mek aku awet aku sekek. Faham? Lepas tu pas tu disuruh tutup basar. Pandangan mata dia. Orang lelaki dia lain. Orang puan dia lain. Sebab itu dia larang supaya apa bawang. Orang puan ni kalau dia nak pergi keluar pada rumah dia, bedok sikit tamu ibu busuk sangat tu tak apalah. Tapi kalau wangi-wangi yang sembuh wangi, keluar ada lelaki yang bukan mahram cium bau dia sudah hukum berzina. Bawang ni tak boleh. Gitu halu kepala tu. Sebab itu apa orang lelaki nak pergi masjid apa sunnah. Dia bau hidung. Itu benda puan yang bila anak dia nak kahwin nasihat kenapa? Telinga suami dia, mata, hidung, mulut, farash. 5 perkara yang dia kena pesan. Mata benda dia ngatuk mata. Tengah kawan balik kerja nak tidur ngatuk tu, kita pergi lepas anak-anak buat khabar atas belakang. Akhir teranding kawan tu. Mata dia ngatuk mata. Segi jangan sampai dia beri pandangan sekebeh kamu. Semerih, tangan nak pergi pasal minggu, kamu main bedok solek. Tangan duduk rumah macam jing, kapu, berterebeh rambut. Dia tengok putus angin. Telinga, jangan siapa dengar cerita buruk tentang kamu. Hidung, bau kamu. Mulut, maknanya tengah lapar perut dia. Dia kadang-kadang tengah lapar panasan ni, makanan dah sepak periuk lah. Dan juga syahwat dia. Jadi Saidina Umar apa, dia tengok, sebab antara dia sebut, yang dia dok marah tu, bini dia bekeng belebek, antaranya dia sebut ke lelaki yang mari. Seorang lelaki pergi jumpa, dia kata aku anggo nak royak, kamu bini aku belebek aku nak minta fatwa. Tapi aku dengar tadi macam supaya je kita dua kena sembuh. Dia pun khabar ini. Mu tak tahu aku siapa? Tahu. Juara wrestling. Mana pun nak kelah tu kacang bini dia. Tapi aku mengenalkan apa? Antaranya itu dia melahirkan anak aku, dia menyusukan anak aku. Dan juga antaranya rilis syahwat dia. Dia kata aku nak ada balik rumah. Lepas hari tu relax. Maknanya kalau balik rumah tu bini pula lari pula. Kawan kerja kapal 3 bulan lari pula. Jadi tak sepatutnya lah. Jadi ada benda yang dia boleh meriliskan. Yang apa panggil disebut oleh Rasulullah dan sebagainya, kelebihan-kelebihan dia. Jadi dalam hal ni kalau amma yakhafu allazi yuhawilu wajhahu, mana duduk diam wajah dia, gerak umur fi salah, dalam sembahyang ni, nak tetapkanlah. Mudah takut ke mana? Mudah takut ke? Mudah hanya kepala dok tetap tu, Allah Taala akan jadikan kepala kamu kepala himam. Ada segi apabila kita mendahului imam. Imam dok rokok kita rokok dah, imam dok bakit kita bakit dah. Jadi akhirat kelak nanti Allah Taala bangkitkan kita tubuh orang kepala himam. Jadi mudah takut ke gitu? Tak takut tu kaedah tarbiyah, didik, mudah takut ke? Ada ugu tu. Tapi itu metod dalam pendidikan. Supaya bila kita takut, kita tidak akan buat perkara tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Kita aku dengan baca surah Al-Asri dan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa syahadu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana iftah bainana wa qina bil aqanta khulfatina wa ba'dina ba'da zalaitana. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Allahumma ij'al Qur'ana hadiyatan. Allahumma nawi qulubana bil Qur'an. Allahumma nawi quburana bil Qur'an. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qabbalallahu minna.